Fadilat Sayyid Sa'adah Tuan Haji Anis Fadilah bin Haji Abdul Halim, Pengarah Jabatan Ulama Islam Negeri Perak, selaku penceramah jabatan kita pada malam ini. Yang berusaha Ustaz Haji Jafri bin Hadirat, Penasihat Ahli Jabatan Kuasa Surau Al-Ahmadiyah. Yang dihormati Encik Khairul Azudin bin Manakhir, Pengerusi Ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Ahmadiyah, serta barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadiran Ilahi kerana limpahan dan kurnianya serta inayah yang dapat bersama-sama kita berkumpul pada malam ini bagi menjadikan majlis Maulidul Rasul peringkat Surau Al-Ahmadiyah Pengumuman Awal Jalan Padang Tembak Kelilitan Perak bagi tahun 2024. Majlis diteruskan lagi dengan ayunan zikir selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipimpin oleh pelajar Mahatafiz Al-Quran Haji Vocational 20 pada 23 Tanjung Bayan Bukan Mahitan Perak. Majlis mempersilakan. Minta semua hadirin berdiri. Mari kita sama-sama berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Tanjung Bayan Bukan Mahitan Perak di atas pimpinan untuk bacaan selawat sebentar ini tadi. Tak buang-buang masa lagi, baiklah sama-sama kita mendengarkan ceramah Maulidul Rasul kita pada malam ini yang akan disampaikan oleh Sahibus Sa'adah Tuan Haji Anis Fadilah bin Haji Abdul Halim,
Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Perak, falyatafadhal ya masyhur. La ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini disinari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ما بعد. أيها المؤمنون والمسلمون الحاضرون والمؤمنات والمسلمات والحاضرات، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang saya muliakan saudara pengacara majlis kita pada malam ini, yang saya muliakan Tuan Haji Khair Izzuddin selaku pengurusi ahli jawatan kuasa Surau Ahmadiyah, Surau Al-Ahmadiyah Jalan Pandang Tembak, Pulau Intan, barisan ahli jawatan kuasa surau, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, pimpinan-pimpinan masyarakat, sahabat-sahabat saya, tuan apa nama, Tuan Haji, sahabat saya bersyukurlah Ustaz Saini Jawawi, dan juga Ustaz Zainal, sahabat lama, khidmat di inti bersama-sama. Seterusnya kepada kekasih-kekasih Allah, pencinta-pencinta ilmu, pencinta-pencinta kebaikan, yang utamanya pencinta-pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak tahfiz yang saya kasihi, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang selayaknya
kita persembahkan kehadrat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kasih sayangnya, maka dapat kita bersama-sama dalam majlis yang mulia ini, di rumahnya yang mulia ini, yang indah ini, dan mudah-mudahan kita selongkar kembali kisah perjalanan hidup kekasih Allah yang juga kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, di atas tujuan untuk kita mengambil sebanyak-banyaknya iktibar, untuk kita jadikan panduan dalam meneruskan perjalanan hidup yang sangat mencabar di akhir-akhir zaman ini. Fitnah yang begitu banyak yang kita tengok, yang kita lihat. Bahkan kita juga berada dalam suasana, boleh kita sebut, bila kita kata akhir zaman nanti akan keluarnya Dajjal. Jadi sudah tentulah bila keluarnya Dajjal, bermulalah episod terakhir dunia ini. Episod pertama sudah berlalu. Kita ambil daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, sampailah beliau berjaya mendaulatkan kerajaan pertama Islam di Madinah Al-Munawwarah. Episodnya sudah selesai. Mengasaskan batu asas yang kukuh, membangunkan iqamatud dunia wa siyasatud din bihi, itu berlaku kepada Nabi. Nabi dah tunjukkan kita banyak benda. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 6,236 ayat yang tidak ada satu pun yang tak berfaedah. Semuanya memberikan panduan lengkap kepada kita untuk meneruskan perjalanan hidup ini. Ditambah lagi dengan keterangan-keterangan, penjelasan daripada ahadis an-nabawiyah, hadis-hadis Nabi, sunnahnya, perjalanan hidup baginda yang ditunjukkan kepada kita untuk kita mudah dalam menjalani hidup yang sangat mencabar di akhir-akhir ini. Tapi dengan syarat kita benar-benar menghayati ajarannya. Kita benar-benar faham bahasa orang putih ni sekarang ya. Ini ada tuan pengurusi kita orang star ni, kita cakap putih lah. The do's and the don'ts. Ya. Kami ni orang Izzuddin, Pak Lebih kata dia nama, Pak Lebih. Bila kami jalan daripada Izzuddin nak pergi ke Taman Cempaka tu, memang lalu ke star. Budak-budak star tengok, oh Pak Lebih, Pak Lebih. Kami ni Pak Lebih. Dululah. Tapi tak apalah kan, budak. Tak apa. Sebelah main bola nak bergaduh tu kerja. Itulah kerja. Budak tengin lagi, kata orang Perak, tengin. Dah besar ni kita faham dengan Allah, sama-sama sahabat saudara kita. Jadi kita lihat tuan-tuan, telah lengkap dah cerita. Bahkan apa yang diasaskan oleh Nabi itu, subhanallah, kadang-kadang bangun sekarang ni orang tahu, ini yang Nabi kan maksudkan, ini yang Tuhan cerita ni, ya Allah, ngapa lagi kita tak faham. Di zaman kita ni, zaman yang kita kata hebat sangatlah ni, zaman cyber, zaman teknologi, maklumat yang dahsyat, cepat, dunia tak sepadan. Hari ini baru orang faham. Dan hari ini baru orang buka mata tentang hebatnya Islam. Memang tak ada Nabi dah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, yang mana tuan-tuan yang Nabi tahu, tak apa. Di negara barat, khususnya di Eropah, agama yang sangat pesat, yang pesat sekali, yang sangat banyak pengikut, yang hari-hari berbondong-bondong orang masuk Islam, ialah agama Islam. Kristian pun dah pening dah. Berapa bondong-bondong hari-hari. Agama yang paling pesat berkembang. Di kota dikatakan, saya tak sampai lagi, saya di Eropah belah bawah ni jenuh dah.
masa kerja di masa belajar dulu, kerja di sana banyak lama, 11 bulan saya pergi di Holland, di Belanda, di Netherlands. Ya, tak apalah kalau ada sempat kita cerita. Tapi di England saya tak pergi. Tapi konon ceritanya di England udah macam jadi bandaraya orang Islam. Ramai orang Islam. Sampai di bas-bas ni pun tak ada iklan kat bas tu, Prophet Muhammad said, Prophet Muhammad said. Oh subhanallah. Sebab apa? Sebab mereka tak boleh nak tolak apa yang disebut oleh Nabi tu semua jadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak menuturkan sesuatu ikut nafsu syahwat dia. Kita kalau marah, keluar je apa benda ni, tak tahu apa benda, setan lagi bantu. Po tengah marah. Suami tengah marah isteri, apa saja keluar. Isteri marah suami, lagi dahsyat. Habis keluar semua. Yang dulu-dulu kita pun tak ingat, dia ingat lagi, terkejut kita. Ya Allah, hebat orang perempuan. Memori dia hebat. Ya, jangan main-main dengan perempuan. Sekali dia berceramah, nganga kita. Eloknya masa dia tengah ceramah tu, dia dah letih tu, siapkan air. Silakan buat, minum dulu. Itu je cara nak bagi slow. Dia dah letih. Kalau ikut hidup kita, dia letih. 13 tahun, 10 tahun. Clear, lengkap. 6,236 ayat. Tanya anak-anak tabis kita. Betul kan? Walaupun ada riwayat 6,666 ayat. Ada kata 6,600 ayat. Ada riwayat-riwayat yang berbagai-bagai. Tapi pendapat yang kuat mengatakan 6,236 ayat. Bermula dengan suratul Falaq, suratul Alaq, ya. Suratul Alaq ayat 15 sampai surah Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ada riwayat kata al-yawma akmaltu lakum, suratul Maidah ayat 3 tu ulang. Tak penting itu sebenarnya. Yang pentingnya clear 6,236 ayat. 114 surah. Ini sepakat 114 surah, 30 juzuk, tidak ada yang menafikan. Lengkap, komplit. Untuk apa? Untuk umat akhir zaman, sebagai manual prosedur untuk umat akhir zaman. Kaji, bongkar. Bila kita kaji, kita bongkar, kita akan hidup dengan dalam keadaan hidup yang sangat bahagia, teratur, mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah. Bukan dia letaknya bangkit je kita ke dunia nganga tak tahu nak buat apa. Tak, diaturnya hidup kita. Paginya ada solat, membesarkan dia. Dan rehat tengah hari, ingat lagi dia, disuruh kita ingat dia. Asar disuruh ingat lagi. Maghrib ingat, Isyak ingat. Betul rehatlah tidur. Supaya maknanya kalau solat pun kita tak buat, susah harus cerita. Sentiasa kita dalam pengawasan dia, sentiasa kita dalam perjalanan menuju dia tu, sentiasa kita dalam orang kata apa, kotak, tidak keluar daripada landasan yang lain. Landasan dia. Radar dia lah kita katakan dia, radar. Masih lagi ya. Agak kita tersilap, astagfirullahalazim, masih lagi dalam radar, selamat. Habis, zaman tu dah berlalu. Kita hanya bongkar je. Kerana itu kita sambut Maulidur Rasul. Tujuan kita nak balik ke alam itu. Kita nak lihat apa yang Nabi ajar yang kita belum buat. Apa masalah ummah yang kita ngapa tak rujuk Nabi, ngapa tak rujuk Al-Quran contohnya. Bila ada masalah, balik pada Quran, tengok, oh ini penyelesaiannya. Solusinya semua ada, tapi kita tak jumpa je solusinya. Ada, semua ada. Pasti Tuhan sangat sayang kepada umatnya, pada hambanya. Nabi sangat sayang pada umat. Habis, sambung lagi. Siapa? Fasa 2, fasa sahabat Khulafaur Rasyidin yang 4, bermula dengan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, diikuti dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, diambil alih kemudian oleh Sayyidina Uthman ibn Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah aw radwanullahu alaihim ajma'in, pada semuanya. Berapa tahun? Sekitar 30 tahun, 29 tahun. 29 tahun Hijri, 30 tahun Masihi.
Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih, Sayyidina Umar 10 lebih, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Alhamdulillah, Islam tak duduk diam. Islam tak duduk bertapak di Madinah sampai lagi kiamat. Dah berlegar. Sayyidina Umar tak duduk diam. Parsi Rom tunduk di bawah Islam. Parsi Rom, tuan-tuan, bukan negara kecil-kecil anak. Rom, Parsi yang kukuh tumbang dengan Islam. Subhanallah. Siapa yang menumbangannya? Seorang yang memakai baju yang sopan campin, yang koyak rabak melambak. Kita bayangkan. Manusia yang bajunya tu apa nama jahitan tampungnya pun berapa puluh. Memerintah dunia. Dunia takut dengan dia. Kenapa? Kerana dia takut dengan Allah. Allahu Akbar. Sayyidina Umar tidurnya di mana? Di bawah pelepah tamar. Siapa pun tak ada jaga. Nganga je dia. Subhanallah. Usahkan itu. Bumi pun takut. Saya ingat lagi cerita berlaku gempa bumi besar. Saya tak tahu berapa skala Richter, tidak disebut. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah di Madinah. Tu gempa bumi kuat. Ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar sedang memegang bilah-bilah panah. Ada mengatakan dia memegang tombak. Gempa bumi, gegaran kuat. Sayyidina Umar boleh kata kat bumi, sambil-sambil pegang tombak tu, dia tacap ke bumi, dia kata, "Uskuti yal ard." Wahai bumi, diamlah kamu. Tidakkah aku berlaku adil padamu? Bumi yang bergegar terus diam, tuan-tuan. Umar Al-Khattab, Umar padang tembok entah lega maaf, minta maaf dengan marah ya Pak Umar. Saya saja tak bagi. Saja je cakap, ya marah pula. Aku tak pandai-pandai pula. Awak lebih kurang itu juga kata. Alhamdulillah. Ya, betul. Dengar cerita kisah orang-orang sahabat-sahabat yang hebat-hebat ni, Allah tak tahan tengok, hebat betul. Sebab apa? Tak pandang ni dunia, dia takut Tuhan. Tu sebab kita hari ni nak ciptakan manusia takutkan Tuhan tu lah. Hari ni orang dah tak takut Tuhan. Suami tak takut Tuhan, isteri tak takut Tuhan, anak tak takut Tuhan, masyarakat dah tak takut Tuhan, jawatan dah tak takut Tuhan. Semua orang dah tak takut Tuhan. Tu yang buat macam-macam. Depan lain, belakang lain. Suami tipu isteri, isteri tipu suami, anak-anak tipu bapak-bapak tipu anak-anak. Dah tak jujur. Zaman ini. Betul balik ni. Nak balik ke dua zaman, mudah-mudahan anak-anak keturunan kita menjadi pejuang-pejuang yang membantu Imam Mahdi menegakkan keadilan di muka bumi ini. Itu harapan kita. Memang inilah zamannya. Keluar je Imam Mahdi, bermulalah era Dajjal. Teknologi dah ada lah. Teknologi saya kira tuan-tuan. Ni teknologi dia lah ni. Jangan heran. Ni. Jangan seronok kita teknologi dia. Yang Nabi kata, Dajjal akan pergi ke setiap rumah. Dajjal tak ada tempat yang dia tak pergi. Tuan-tuan, mana ada orang yang tak ada handphone? Jangan kat tangan. Saya bagi RM1,000. Seorang sampai 2-3. Opah pun ada WhatsApp. Opah buat apa tu Pak? Tengah WhatsApp mampus. Atuk tengah WhatsApp pada cucu WhatsApp. Sekarang yang aplikasi yang terkenal WhatsApp lah kan. Oh WhatsApp. Tapi aku tak tahu nak dekan-dekan lebih-lebih katanya. Tengok. Aku video call tak kerti. Tapi nulis sikit boleh lah katanya. Hadirin hadirat ya. Kita terpengaruh dengan ini, terpengaruh. Betul. Orang baca Quran dengan orang tengok telefon. Berapa banyak? Berapa ramai? Persen masa kita tengok Quran dengan kita baca ini. Berapa? Jangan bohong lah. Masuklah daripada luar cakap.
Nipu je. Saya banyak baca Quran daripada tengok WhatsApp. Jangan nipu. Cakap betul-betul. Mana apa? Maknanya kita telah dipengaruhi oleh Dajjal. Dajjal dah sedut dah. Siapa dia akan jadi pembela dia, siapa yang akan jadi penentang dia. Dah siap dah. Dia sedang merekrut sekarang ni. Tengah rekrut ni. Cuma Imam Mahdi tak keluar lagi lah. Imam Mahdi ialah tanda akhir. Tanda akhir untuk masuk tanda besar. Ya, tanda besar ada 10. Mula-mula sekali Dajjal lah. Kalau keluarnya Dajjal, memang itu bermulalah era pasal episod yang kelima, episod terakhir. Sekarang kita berada di episod keempat, ya. Saya bersembang. Episod kedua selesai. Maknanya pusat pentadbiran Islam di Madinah juga telah bertukar. Di zaman bertukar bila masuknya pasal 3, iaitu pasal monarki. Monarki ni apa? Pasal pemerintahan beraja yang dimulai dengan Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian dimenanti anak-anaknya Zaid bin Muawiyah. Bermulalah dinasti ataupun Empire Islam Bani Umayyah. Sekitar 100 tahun, 89 tahun begitu. Disambung. Tapi Umayyah tidak diam, disambung ke Andalusia. Andalusia, tuan-tuan, pergilah Andalusia tengok, ya Allah. Spain. Orang Arab tak tahu cakap Arab. Udah kabeh tak ada. Saya duduk mandu melancongnya orang Arab, tapi tak tahu cakap Arab. Saya ni keturunan je katanya, tak kerti cakap Arab. Allah. Licin orang Islam dah. Kristian kuasai. Semua kesan. Padahalnya 800 tahun di Andalusia Islam berada. Apa yang Islam tak buat di Andalusia? Tengok, wah, decoration ni luar biasa. Masjid, di dalam masjid ada gereja tu biasalah. Tapi nak cerita, ya Allah, hebatnya Islam dulu. Apa ilmu yang Islam belum kuasai, semua habis dipelopori oleh orang Islam Umawi. Ya, habis. Disambung oleh Abbasi. Masa 3 lagi. Abbasiyah 500-600 tahun. Ada lahirnya ulama-ulama hebat yang bernama Al-Ma'mun, yang bernama Harun al-Rashid dan lain-lain. Banyak. Pusat pentadbiran di mana? Tuqarah, Baghdad. Siapa langgar Baghdad? Tartar yang langgar Baghdad. Tartar ni siapa? Umat yang tak ada tamadun. Amin. Tengok Tuhan hina orang Islam. Umat yang tak ada tamadun, yang baju pun tak pakai, yang kira nak menjahanamkan raja-rajanya. Rajanya macam Ya'juj dan Ma'juj nantilah. Meruntuh raja-rajanya. Masjid yang usia ratusan tahun diroboh, didema, dibakar, didema. Ustaz, Islam tak kuat ke? Mana pergi orang Islam? Orang Islam jadi penakut. Datang Tartar semua kepala. Ini sejarah, tuan-tuan. Ibnu Asir rakamkan dalam tafsir dia. Ibnu Asir baca. Saya bukan nak memalukan generasi Islam yang lampau, dia kata. Tapi ini kisah benar. Semua kepala. Semangat jihad dah tak ada. Tak berani dengan Tartar. Ulama cabut lari. Kenapa? Dunia dah kuasai orang Islam. Dunia. Dengki-mendengki, khianat mengkhianati, jatuh menjatuh, dendam mendendam, pulau memulau, haru biru, kelahi sesaja orang Islam. Tuhan hantarlah Tartar. Sebab kita, tuan-tuan, ya, kena buang. Kalau kita ada rasa persatuan kita ni tak kukuh, cepat-cepat bertindak. Kalau nampak ada jemaah sama jemaah masam muka, jangan tunggu. Cari jalan, bagaimana dia boleh kawan balik. Jangan kita pula jadi batu api. Ini jahat ni. Batu api dia pula nak bagi orang mukul kelahi buatnya. Saya tak kata lah orang sini, insya-Allah ni saja sembang. Kan? Dia pula macam itu. Kalau ada satu orang berbisik pada kita, ceritakan, saya Hanam,
Ustaz, saya nak tak cerita pun rasa tak kena. Saya cerita jugalah. Ustaz kenal ke? Takkan tak kenal kawan Ustaz nama sekian. Contohlah, ni contoh atas. Zawawi. Tak sedap nama. Manja dia Atan. Manja. Kami panggil Atan. Husaini Zawawi. Kan? Aku pun nak kabur pun salah, tak kabur sebab salah. Ni kawan kita lah. Aku pun heran, kenapa dia cerita kat aku? Dia ngutuk kamu teruk sangat. Dia kata kamu macam-macam. Atan macam mana pandangan? Kan? Patut saya cerita pada Atan? Patut saya tak cerita. Saya lah bapak setannya. Ya. Kenapa? Kamu manjakan cerita, patutnya tidak. Kamu patah balik cerita baik. Nah ini sebenarnya masyarakat Islam dulu inilah dia benda yang kacau bila yang sampai di zaman Raja Haji memerintah di apa nama Raja Haji dilantik oleh ulama Islam. Tadi satu batalion lawan Belanda. Tuan-tuan tengok ya. Haji tulis, saya baca ni untuk kita sama-sama renung lah. Raja Haji ni saya lompat-lompat tuan-tuan ya. Saya patah balik lompat kan tuan-tuan tak faham apa benda. Ustaz ni Ustaz sembang Abbasiyah, Ustaz udah Raja Haji. Tak apa sini tuan-tuan orang pandai-pandai ni mudah faham. Ya, ini ke depan sikit. Bismillah. Raja Haji ialah satu orang khalifah, panglima angkatan tentera yang diangkat oleh ulama menentang siapa? Supaya mengetuai satu pasukan tentera yang bukan sahaja Malaysia tau. Masa itu tanah Melayu. Melaka je orang yang ditahu. Campur Nusantara, campur. Raja Haji ketuanya. Nak lawan siapa? Lawan Belanda. Ketika selesai solat subuh, ya ini ceritanya masa semayang subuh ni berjemaah. Raja Haji jadi imam. Ni ya. Tapi Raja Haji bila dibunuh tu dia tak terus mati. Ni dia tulisan terakhir Raja Haji. Ya. Dia kata apa? Okey. Raja Haji menjadi komander besar yang memimpin tentera untuk menentang Belanda. Pada hari ini, kata dia Raja Haji, tanggal 19 Rajab 1198 Hijrah, warakah ini kutulis di atas sejadah menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk, mana masih ada air wuduk. Setelah selesai solat dan doa panjang untuk sekalian umat Melayu, Al-Quran di sebelah kananku. Ini pegangan orang dulu. Al-Quran di sebelah kananku, kitab Dalailul Khairat di sebelah kiriku. Nanti saya cerita apa dia Dalailul Khairat. Kitab hadis dikarang oleh Imam Al-Jazuli. Kitab himpunan selawat ke atas Nabi. Cari kitab tu di pondok-pondok dengan jauh. Kitab Dalailul Khairat namanya. Ditulis oleh Imam Abu Bakar Al-Jazuli. Dari mana? Dari Maghribi, Morocco. Lama lah. Saya cerita sikit. Kita sambung balik. Macam mana Imam Al-Jazuli boleh tulis kitab sehebat ini? Sejarahnya sangat luar biasa. Ini untuk kita sebenarnya hari keputeraan Nabi Muhammad kita sambut ni. Imam Jazuli ni berjalan di padang pasir, adalah urusan kamaknya. Dia berjalan cari apa? Maka masuklah waktu semayang. Bila masuk waktu semayang, Imam Jazuli memanglah bila kita masuk semayang, bila kita tak ada wuduk, kita nak cari air lah untuk berwuduk. Ayo pula tak ada. Apa masalah Ustaz? Tak ada air, tayamum lah. Nanti cari dulu.
Cari-cari nampak perigi. Di tengah-tengah tu ada perigi. Imam Jazuli pun pergi kat perigi tu. Ada air, ada. Tapi dalam, airnya dalam. Nak ceduk tak dapat. Nak pakai apa? Imam Jazuli mencari-cari tali ke apa boleh. Dia ambil dengan kasut dia ke apa, boleh bayar sembahyang. Dalam dia mencari-cari itu, lalulah seorang budak perempuan pengembala kambing. Tu hebat tu. Budak perempuan pengembala kambing ni tengok je syekh, pakaian syekh dengan kata di budak tu, "Assalamualaikum tuan." "Waalaikumsalam." "Tuan nak buat apa ni?" "Taklah, aku nak cari tali, nak ambil air ni, nak berwuduk." Apa budak perempuan tu buat, tuan? Budak perempuan gembala kambing je, comot je budak pun. Maknanya apa? Maknanya orang ni jangan kita pandang rendah. Jangan kita pandang orang tu, alah, jangan. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Biar pandang orang lebih mulia dari kita jauh. Aku banyak dosa di sisi Allah, dia mesti lebih mulia dari aku. Tengok siapa pun mesti rasa dia lebih mulia dari aku. Aku yang paling teruk. Baru kita rasa. Kalau tidak kita akan rasa hebat penuh. Itulah yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi budak ni pergi kat perigi tu, apa dia buat, tuan? Dia ludah dalam perigi tu, ludah. Azan dulu ke tak? Sekarang tempat dia azan dulu sama balik. Dia ludah dalam perigi tu. Apa jadi? Air dalam perigi tu naik semerta-merta, naik, melempah. Imam Jazuli tengok, kamu ni siapa? Imam Jazuli kata, kamu ni siapa ni? Kamu ni bukan orang biasa ni. Kamu ni malaikat ke? Tak, dia kata, tuan, saya ni orang biasa. Saya budak pengembala kambing. Macam mana kamu dapat kelebihan ini? Budak tersenyum tengok Imam Jazuli. Syekh, takkan tuan Syekh tak tahu? Dia bantai balik kau. Jangan ingat kita Syekh, kita pandai semua. Dia bagi sebiji je. Takkan Syekh tak tahu? Minta maaf. Mengapa? Saya ni, hidup saya ni, kepala kambing ni, saya tak berhenti-henti berselawat pada Nabi SAW. Itu je saya buat, selawat pada Nabi. Sebab kecintaan saya kepada Rasul sangat tinggi. Tu dia tuan-tuan, lidah orang yang selawat pada Nabi. Tuhan angkat darjat. Tuih dia ludah, ayo naik. Tapi janganlah kita mentang-mentang selawat banyak, mak orang makan kita tukar masak, kita ludah jenuh. Tu yang cerita janggut, cerita apa kata pening lah kita ni. Apa pula dah, jangan dibuat. Ya, hadirin hadirat. Jadi Imam Jazuli lepas itu terus mencari terus buat buku, dihimpunkannya selawat pada Nabi, sehinggalah jadi terkenal di Nusantara kita ini, iaitu Dalailul Khairat. Cari buku tu dalam Shopee pun ada. Shopee ni apa yang tak ada? Mak bapak ni tak ada. TikTok lagi lah. Tengok saja orang perempuan tu gemuk-gemuk je. Tudung penin lagi, tengok tudung saja kamu ni tipu apa yang tak pakai melambak lagi. Minta maaf. Jadi hadirin hadiran, itu cerita Imam Al-Jazuli, kitab yang dibaca oleh Raja Haji ni. Raja Haji fi sabilillah. Tengok ya. Kitab Dalailul Khairat di sebelah kiriku. Badik pusaka di pinggangku. Badik pusaka ni senjata orang dulu-dululah badik. Kalau musuh dekat, bagilah ya. Sungguh demikian, aku amat menyedari bahawa terdapat di kalangan armada perang Melayu yang aku pimpin, yang aku satukan, terdapat golongan Melayu yang menjadi musuh dalam selimut. Ini yang berlaku dalam Abbasiyah. Berwajah Melayu, berhati Belanda. Orang Melayu minta maaf ya. Bukan kita nak balun orang Melayu, tak.
Orang Melayu orang yang baik, orang Melayu orang yang banyak orang kata penuh dengan adab sopan. Tapi orang Melayu juga lemah apa? Lemah, mudah dibeli dia orang. Ini betul, ini sejarah. Berwajah Melayu, berhati Belanda. Masuk orang putih, mula tu berwajah Melayu, berhati orang putih. Masuk Portugis, berwajah Melayu, berhati orang Portugis. Usahlah ditanya bagaimana aku mengetahui, kerana tahu di angin turun naik. Apabila Allah menghendaki terjadi sesuatu perkara, maka tiada siapa pun yang dapat mengelaknya. Maknanya dia ni Raja Haji mengumpul seluruh tentera di Asia Tenggara untuk menentang Belanda. Tapi dalam tentera yang dia kumpul telah diberi rasuah oleh Belanda, sehingga inilah yang dikatakan, yang disebut sebagai berwajah Melayu berhati Belanda. Bangsa yang paling ini, fakta bukan saya reka-reka, bangsa yang paling mudah dimanipulasi oleh penjajah. Tak ada kenapa. Ya, seterusnya Raja Haji menyebut, apa katanya? Biar mereka masuk menyelinap ke dalam kubu kami. Maksudnya munafik yang sedang menjadi tali barut Belanda datang mengepung parlimennya sendiri. Syak ni bahasa Raja Haji. Syak fasik yakin soleh, batulah yang menjadi juadah. Nah, wahai si munafik, aku sesekali tidak pernah takut kepada kalian. Kepada kalian, marilah kita berdepan sebagai lelaki Melayu yang sejati. Engkau kendonglah panji perjuanganmu, aku kendong panji perjuanganku. Nyawa kita di tangan Allah. Matiku di medan perang ini tandanya sentiasalah aku hidup di sisi Allah. Mati syahid ya. Matimu di medan perang tanda celakalah kamu di akhirat nanti. Mereka berani mati sehinggalah si petualang bangkit daripada sujud tatkala imam dan jemaah masih bersujud, lalu ditancap pisau di belakang antara mereka. Maka sekali lagi tidak mengundang gundah, kerana bila sudah datang janji Allah, maka syahidlah dia. Jika ditikam itu masih hidup, maka dia akan menjadi saksi si petualang itu. Ya, maknanya apa? Maknanya dalam sembahyang tu munafik banyak ni, sama-sama Melayu ni tikam nikam. Bunuh. Ini cerita. Ini bukan cerita dongeng. Ini kisah benar. Ini kisah benar. Di akhir warakahnya, dia menulis, sekiranya perjuangan aku ini benar, wahai Allah, wahai Ilahi, kekalkanlah tulisan aku ini. Butakanlah mata Belanda dari melihat tulisanku ini, supaya tulisanku ini sampai kepada seluruh orang Melayu yang datang kemudian. Subhanallah. Sampai pada gitu. Ya, kisah ini yang berlaku dalam sejarah Melangsa Melayu, yang apa nama kita lihat bagaimana musuh-musuh penjajah boleh masuk. Tak apalah. Begitu juga di zaman kerajaan Bani Abbasiyah yang dah maju, dah kemuncak dah. Jatuh. Macam mana tahu? Ketika siapa yang masuk, siapa ketua dia? Holago, cucu Genghis Khan. Holago bila dah ganap dah Abbasiyah ni, dah orang kata padan jarak, padan terkukur. Sungai, kita tahu cerita Sungai Furat dengan Dajlah yang nak nyeberang tu, tak payah buat jambatan, susun aja buku-buku tulisan orang Islam, boleh nyeberang. Tapi hitam ayunya. Ini cerita betul. Maknanya apa? Maknanya karya ulama, bukan ilmu agamanya, ilmu perubatan, ilmu metafizik, mati tak ada nak nyebut lah. Penuh. Abbasiyah memang, dahsyat tu. Hitam ayo Sungai Furat. Sungai Furat bukan apa sungai Teluk Intan, apa Sungai Perak. Sungai Furat bapak besarnya apa laut. Mana
tengah hangit lagi bandar Baghdad, kota raya Baghdad. Orang lagu pun suruh utusan dia, pergi cari di bandar Baghdad ini, konon katanya ada ulama-ulama demo yang hebat-hebat. Aku nak jumpa ulama yang janggutnya panjang-panjang, yang kata alim. Mari aku nak jumpa, kata dia lagu dengan sombongnya. Kata dia lagu. Apa dia tahu? Dia tahu orang Islam nakut. Ya, kita ni bila dunia dah kuasai kita begitu. Tak ada siapa pun tak berani datang. Tak berani nak mampu. Dalam ramai-ramai tu rupanya Allah cipta seorang manusia yang bernama Kandahan, budak muda, janggut pun tak ada. Budak muda yang ada nilai jihad dalamnya, ada rasa sayang, izzah pada Islam. Dia lah pergi. Dia pergi, dibawanya 3 benda. Dibawanya ayam yang kokoknya kuat, dibawanya kambing yang janggutnya panjang. Benar, dicari kambing yang panjang janggut. Dibawanya unta yang paling besar di Baghdad. Cari. Dia mengadap orang lagu. Orang lagu mula-mula tak nak terima. Apa ni budak muda ni, apa tahu gitulah kamu. Dia budak muda Kandahan ni tahu dah. Hai, ini mesti. Dia tunjuk, dia tengok pada orang lagu. Sikit pun dia tak takut. Dia kata, ni, kalau kamu nak jumpa orang yang paling petah bercakap, aku ada bawa seekor ayam yang kokoknya luar biasa. Kalau kamu nak jumpa orang yang paling besar di kota Baghdad ni, aku ada bawa unta yang paling besar sekali. Tak ada makhluk yang boleh lawan. Kalau kamu nak cari ulama yang hebat, yang janggutnya panjang, aku dah bawa kambing yang janggutnya panjang. Terasalah lagu tuan-tuan, celaka betul. Oi, tapi boleh tahan budak ni, dia kata. Ini bukan calon-calon budak ni. 2 soalan lagu tuan-tuan. Cantik soalan. Soalan lagu ni memberikan kita panduan untuk terus berjalan menuju Allah. Apa kata lagu? Aku nak tanya kamu, macam mana aku boleh berada di bumi ini? Maksudnya, macam mana aku boleh menguasai negara kamu yang hebat ini, yang dia tak sebut subhanallah, negara kamu yang luar biasa ilmunya, kekuatan ketenteraan. Macam mana boleh jatuh dengan aku, dengan tentera-tentera aku? Kandahan jawab, kamu dah boleh berjaya masuk ke negara ini kerana amal kami. Dia tak terkejut lagu. Kerana amal kami. Dulu kami ialah orang yang taat dan perantuh pada Tuhan kami. Dulu kami orang yang sangat kasih sesama kami, hormat-hormati sesama kami, berkasih sayang sesama kami. Sekarang kami tidak lagi. Kami tidak syukur dengan nikmat Tuhan kami. Kami bergaduh sesama kami. Kami bertikam sesama kami. Dan kami mengejar keduniaan pangkat sehingga kami menjatuh sesama kami. Karena itu Allah datangkan kamu untuk mengambil nikmat-nikmatnya daripada kami. Maknanya kamu itu Tuhan hantar untuk tarik balik nikmat. Sebab apa? Sebab kami dah jauh lara. Kalau begitu, bila aku boleh bertahan di bumi ini? Itu juga kata di Kandahan, itu juga bergantung kepada amal-amal kami. Kalau kami kembali taat dan patuh pada perintah Tuhan, kalau kami kembali berkasih sayang sesama kami, kalau kami bersyukur atas nikmat, kami tidak berebut dengan pangkat dan kedudukan, ketika itu kamu tidak akan berjaya lagi menginjakkan kaki di bumi. Itu je tuan-tuan. Rosaknya Islam tu, jatuh bangunnya empire pun itu. Hadirin hadirat, kekasih-kekasih Allah sekalian ni. Jadi tu pasal tak habis lagi, disambung lagi Abbasiyah. Mula-mula umat ini yang besar-besar lah, ada Saljuk, ada
apa pemerintah kecil-kecil tu saya tak sebutlah. Umawi, Abbasi, dan yang terakhir Osmaniyah. Kerajaan yang hubungan yang rapat dengan kerajaan Melayu Melaka. Oi, dahsyat. Sultan yang terkenal Sultan Muhammad, bila dia berjaya buka Konstantin, dia digelar sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Banyak dia cerita sedap tu. Konstantin tuan-tuan, bukannya kecil-kecil anak. Kenapa Ustaz sebut Konstantin? Sebab Nabi sebut. Dalam perang Khandaq, perang mengali parit tu Nabi pernah sebut, la tuhtahanna al-Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaysu zalikal jays. Akan dibuka kota Konstantin oleh sebaik-baik raja-rajanya, sebaik-baik tentera-tenteranya. Siapa? 800 tahun dah berjaya. Daripada tahun Khandaq tahun bila tuan-tuan? Tahun ke-5 Hijrah. 800 tahun baru terbuka Konstantin oleh Sultan Muhammad. Apa resepi kata sebaik-baik raja-rajanya, sebaik-baik tentera-tenteranya? Oh, panjang cerita. Saya ringkas je lah. Semayang 5 waktu tak tinggal, semayang sunat tak tinggal, semayang malam tak tinggal. Dapat ke 5? Kita yang ini lembik. Semayang 5 waktu. Saya minta maaf Ustaz, balik umur 50. Padahal pun cukup umur lambat. Anak dah berduyun. Baliknya 50. Macam kata Ramli, ya roh. Semayang sunat. Sunat buat. Rasa tak ada hidup. Semayang malam. Oh, tunggulah surau buat qiyamul lail. Kejayaannya di situ. Sebab apa? Sultan Murad II, bapa pada Sultan Muhammad ni, namanya Sultan Murad II. Sultan Murad II ni rapat dengan ulama'. Dia kata, saya better ni tak baik lagi ke? Kata di Sultan adalah keliling ulama' antara yang saya baca tu, Syekh Syamsuddin Al-Wali, yang guru juga kepada anak-anaknya Sultan Muhammad. Kata di Syekh Syamsuddin, tuanku dah baik, tapi tuanku kena ingat yang Nabi sebut tu, yang Rasulullah sebut tu, sebaik-baik raja-rajanya, sebaik-baik tentera-tenteranya. Jadi tuanku dah baik tentera. Nak tahu tentera ni baik tak baik, kita tengok rakyat. Sebab tentera diambil daripada rakyat, anak-anak rakyat. Betul juga ya. Jadi Sultan dengan Syekh Syamsuddin menyamar jadi orang biasa. Nengok rakyat. Nengok kelaku, kata dia orang Perak, kelaku rakyat. Pergi ke kedai nak beli barang, timbanglah, tipu di tukang kedai. Tahu dah di sini salah, rakyat lingkup. Pergi pula tengok kampung. Tengok macam mana perjalanan ketua kampung, dia mentadbir elok ke anak rupanya hidup. Ketua kampung kira nak cari janda je rajanya. Minta maaf lah, jangan marah ya. Kira nak ngorak janda, kira nak bukanlah ketua kampung sini, jangan marah pula. Tanya pula ini, nak kuasa je, nak pangkat kedudukan je kan, nak buat kerja pun. Jadi Syekh Syamsuddin Wali kata kepada Sultan, tengok, tak mungkin daripada demo ni lahir sebaik-baik tentera. Itu Asyik. Lepas itu yang Sultan Murad II ni ubah balik sistem. Jadi nikmatnya dapat ke anak dia. Kalau ikutnya memang Syekh Syamsuddin kata, ikut firasat patik, kata dia Syekh Syamsuddin ulama ni, tuanku takkan buka kota Konstantin. Yang akan buka ialah anak tuanku. Sultan Murad II terkejut. Macam mana kata anak bini mandui? Tengok ulama' ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu akan firasat orang beriman, kerana dia melihat dengan cahaya Allah. Dia balik, dia cerita kat isterinya Permaisuri, adinda. Kanda pun heran. Kata di Syekh Syamsuddin, dia kata yang akan buka Konstantin ialah anak anda kita. Tapi macam mana anak anda? Adinda pun tak mengandung-mengandung.
Pelan je bini dia cakap, betul kata dia, betul kan dia? Anak dia dah 3 bulan tak datang period. Ni saya tambah. Tuan-tuan kata, dia pun tahu pula period. Mampus lah kau itu. Janganlah sila. Ni saya tambah. Memang betul. Mengandung permaisuri. Yang seronok lagi, ketika nak lahir si Muhammad ni, Sultan Muhammad yang Nabi sebut dalam hadis ni, Sultan Muhammad ni Murad 2 tengah baca Quran. Tengah baca surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Assalamualaikum. Sadaqallahul azim. Habis ayat tu tutup. Ampun tuanku, nak beritahu gembira-gembira tuanku, permaisuri selamat melahirkan anak laki-laki. Selamat melahirkan putera laki-laki tuanku. Terus Sultan sujud syukur. Kita hari ni duduk kat hospital, orang doktor ngabur. Ni Harif Fadilah ya. Isteri selamat melahirkan anak lelaki. Yo! Terbukti kejantanan belah otak dia. Orang sujud syukur. Terbukti kejantanan. Hebat benar kamu tu. Tak mahal kan? Sujud syukur. Dia sujud syukur. Apanya budak ni bukan jalan-jalan. Itulah tadi. Tak pernah tinggal sembahyang 5 waktu. Tak pernah tinggal sembahyang sunat rawatib semenjak akhir balik. Tak pernah tinggal solat malam. Di situ nilai yang dikata sebaik-baik raja-rajanya, sebaik-baik tentera-tenteranya. Apa edak tuan-tuan? Masa perang tu. Kita lalu tu, orang kata nak pergi perang, nak pergi buka Konstantin ni, lalu dekat kebun anggur, kebun itu. Sultan Muhammad nak test anak-anak tentera dia ni, amanah ke tidak. Dia buat-buat pura-pura sakit. Dia kata dah lalu kebun anggur siang tadi, malam tu rehat. Ada taklimat buat pengumuman. Tuanku, Sultan Muhammad mencari-cari buah anggur. Kerana tabib mengatakan bahawa hanya dengan makan buah anggur, tuanku insya-Allah boleh sembuh dari demamnya, contoh. Jadi siapa yang ada membawa buah anggur, sila hadap kepada tuanku. Seorang pun tak bawa. Apa? Lalu kebun anggur tadi, seorang pun tak petik. Allah, mana nak cari manusia orang itu hari ini? Hari ini kita minta orang jaga kebun royan kita, sapu dia habis. Kita pergi dah nak cari ada kebun royan, tak ada ustaz. Allah, makan di keluar. Kena tipu je kita. Nak cari orang hebat tu je. Nak cari orang yang takutkan Tuhan. Ni, saya cakap ni diri saya ni. Ya, Sultan Muhammad, hebat. Tengok pula malam macam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pun betul. Patutlah. Konstantin berjaya, tuan-tuan, 250,000. Tuan-tuan kan senang ke nak tarik kapal naik kata daripada Golden Horn. Apa nama? Apa ni dia? Daripada tu. Nak dia naik tu, nak bawa bukit tu, nak lepaskan daripada tu sehingga sampai kan tu. Sebab dia nak pecah, tak boleh. Kapal-kapal ni Sultan Muhammad tak lepas. Sebab apa? Jeriji besi yang dipasang oleh Konstantin sangat kukuh. Tak boleh tembus. Ya, slab berporus. Dia naik, dia tarik kapal ni, tapi bukanlah tarik bodoh. Bismillah, Allahu Akbar, bodoh. Ini orang kepala jalan. Cari minyak-minyak binatang, sapukan, bagi licin. Tapi walaupun licin, bukan senang narik kapal. Atas bukit naik, sampai di Golden Horn, luncur. Dengar laungan takbir. Rupanya pihak Konstantin, dia punya ahli-ahli nujum. Dia dah ngabar dah. Jangan risau tuanku, orang Arab, orang Islam takkan tembus kota kita ni. Sebab ikut firasat batik, demo boleh tembus kalau kapal dah berjaya berlayar di darat. Demo pun dah kata apa itu.
Maknanya apa? Mustahil kapal boleh berlayar di darat. Mustahil. Sultan Muhammad rupanya membuktikan bahawa tidak mustahil kapal boleh berlayar di darat. Naik. Tu dengar takbir, laungan takbir. Kecut demo di sana tu. Tuan-tuan bayangkan 800 tahun baru berjaya buka. Zaman Sayyidina Umar tak berjaya. Itu sebab Sultan Salahuddin Ayyubi boleh. Kubur dia di Sultan Salahuddin pula. Sahabat Nabi Sayyidina Salahuddin Ayyubi yang Nabi peristiwa hijrah tu kan, Nabi berhenti di rumah dia yang kisah ni. Kena ingat nama-nama agung ni, kena ingat. Nama adik-adik ya. Nama-nama besar ini kena ingat. Sebab ini semua ahli syurga. Jangan ingat nama main bola je. Yang ingatnya Bazura Patah Amin. Bazura Patah Amin. Itu je kerja demo. Dia nak bercerai ke dia apa? Dia punya pasal lah. Itu hadiah suami isteri. Yang kita nak masuk campur. Buat apa? Pening lah saya ni. Saya pening dengan orang. Cerita yang tak mendatangkan faedah. Kita besar lagi nak fikir ni. Ni. Kawan-kawan kita ni, tuan-tuan. Kawan-kawan kita, jamaah JISB ni, nak buat macam mana ni? Kita jangan seronok. Tuan-tuan jangan seronok. Mereka ni saudara seagama kita. Kenapa jadi kopi ni? Bukan Islam gelak tengok. Ini apa perangai demo? Demo bukannya baik pun. Nampak je demo tu satu. Sebenarnya demo berkelahi. Ni satu kumpulan, ni satu kumpulan, ni satu kumpulan. Orang Islam dia pecah. Nak kata apa kita? Saya tak gembira. Sikit tak gembira. Saya sedih. Ya Allah, macam mana nak buat ni? Orang Islam ni. Orang Islam saudara seagama kita. Ya, betul dia dah mengamalkan amalan dia. Dia tipu kita. Dia kata dia dah tak beramal dengan aurat Muhammadiyah. Dia buat lagi. Rupanya selama hari ni dia berlakon aja taqiyah macam orang Syiah. Kita nak buat macam mana ni? Anak-anak dia kesian. Nak pulih ke apa tuan-tuan? Nak pulih manusia yang dah didoktrin dari kecil kan senang. Kita dari kecil kan. Mengapa bila kita lalu minta maaf ya, nengok lori balik bayar. Hei, dah. Tui. Kenapa? Sebab dari kecil dah kabur dia orang. Babi kotor. Kan? Itu sebab orang Islam. Kalau walaupun dia mencuri, dia curi ayam. Tapi bila dia nak makan, dia suruh ustaz sembelih. Padahal ayam curi. Ayam curi, nak makan sembelih dulu, yo. Panggil. Tu hebatnya orang Melayu. Ayam curi. Tapi nak makan sembelih. Mati. Ya. Tu tuan-tuan, hadirin hadirat, kekasih-kekasih Allah. Berjaya. Takbir. Buka Konstantin. Tapi itulah ya, orang-orang pucat dah. Tapi bila mereka tengok akhlak orang Islam, semua terkedu tuan-tuan. Masuk Konstantin, sujud syukur. Sikit tak bongkak. Tak ada pula. Sekarang siapa berkuasa? Tengok. Tak ada. Semua takut. Sebab apa? Mereka tahu yang beri kemenangan itu Allah. Sombong tak ada langsung. Itulah akhlak Islam. Itu yang menarik, menyedut orang bukan Islam masuk Islam. Akhlak luar biasa. Ini yang dah hilang dari masyarakat Melayu kita. Akhlak dah tak ada. Betul. Adab tak ada langsung orang betul kita. Kena ajar tuan-tuan anak-anak kita dengan ayah adab. Kalau dulu-dulu kita nak lalu apa orang tua, ya Allah minta maaf, pakcik nak lalu belakang ni minta izin. Dulu, sekarang mana ada dah, langkah dia demo aja. Silap kepala kita tekan, ngap langkah. Dia peduli apa? Mak bapak tak ajar dah. Mak bapak sibuk 8A, 10A, 8A belajar mat apel lah. Jangan buang masa. Mak nak tengok orang jiran tu anaknya 10A, lupa adab. Bila naik ke atas, jadilah pemimpin minta maaf lah ya. Jadi orang kerjaan mesongklak duit lah apa. Adab tak ada. Akhlak tak ada. Hormat orang tak ada langsung. Langgar je apa yang ada. Dah ni adab dia.
Macam hari ni melambak kita jumpa anak-anak duduk di atas, mak bapak duduk di bawah. Mana ada orang tegur? Rumah kita melambak. Tak ada siapa hormat mak bapak. Mana dulu jangan main. Mampus kalau kita duduk atas, orang tua duduk bawah, kita matilah. Penghormatan pada ibu dan ayah. Memang Islam mengajar tu. Ibu dan ayah ni bawah sikit pada Tuhan dia, Allah dan Rasul je. Bawah Allah dan Rasul, mak ayah jangan main walaupun dia tak Islam. Dia Islam lagi lah ganda kita kena hormat. Sebab redha dia, redha Tuhan. Kalau dia pun tak redha, Tuhan tak redha. Kalau perempuan dah kahwin, redha dia pada suami dia. Jangan main-main perempuan ya, minta maaf. Bukan maknanya nak ngabur orang lelaki ni hebat, tak payah. Ini satu juga nak cerita. Sebab kita ni buat sesuatu kerana sesuatu. Kak, kena taat suami. Suami segala-galanya. Ya, suami. Saya je nak taat dia. Dia cerita, dia tak sedar tu. Kalau dia taat, ngapa kau taat suami? Kerana ini perintah Allah. Nampak? Kan lain. Suami dia macam Fir'aun ke? Suami dia jahat ke? Suami dia huru-hara tak semayang ke? Dia tetap taat. Dia jaga hubungan dengan suami. Dia cakap lemah lembut. Dia siapkan berkhidmat untuk suami, makan minum suami, baju pakai suami. Kenapa? Sebab dia buat atas perintah Allah. Bukan kerana suami. Bukan kerana suami. Syurga perempuan. Tuan-tuan, siapa ada boleh lawan Sayyidatuna Asiyah, suaminya Fir'aun? Asiyah tak lawan suami dia. Bahkan dia kabur lagi. Wahai abang, wahai kanda, ni anak kecil. Kita belalah dia. Kita yang bentuk dia. Asiyah dia lawan Fir'aun. Bapak segala penjahat Fir'aun. Kita laki-laki ada apa Fir'aun? Tak. Nama je On. Adalah nama On. Tapi bukan Fir'aun. Betul tuan-tuan. Kadang-kadang kita silap je. Kita buat sesuatu rupanya bukan kerana Tuhan. Kerana suami kita. Oh, silap so. Kita buat kerana Allah. Sabar dengan keadaan yang ada. Sup, Tuhan masuk syurga. Isteri masuk syurga. Suami belum tentu. Jangan ingat isteri masuk syurga, suami masuk belum tentu. Kamu tak bertanggungjawab pada isteri kamu, habislah kamu. Isteri kamu bertanggungjawab pada kamu. Kita ni sebab apa kita dengar? Apa ni? Nanti orang kata apa? Nanti orang kata apa? Selalu kita sebut orang kata apa, orang kata apa, orang kata apa. Kita tak fikir Allah kata apa. Agama kata apa. Tak bodoh, itu yang silap. Nak betul balik ni banyak ceritanya. Letih. Nak ngadu orang ni Mak ni Tan. Okey, sikit-sikit lagi lah. Kan, sikit lagi. Ni lah hujan-hujan ni lapar cepat. Awak pun faham. Alah-alah datang dari Ipoh. Tuan-tuan ya. Jadi gitu, maksud saya berjaya ya, Sultan Muhammad Fatih berjaya buka. Okey, habis. Tapi tahun ialah bila di segi teori pun bila dalam dah kemuncak dia akan jatuh. Itu teori. Islam pun apa itu ke? Sampai tahun 1924, 3 Mac ya. Fasa 3 pun berakhir. 1924 jatuhlah kerajaan Islam di Osmaniyah. Sultan terakhir kita ialah Sultan Abdul Hamid. 3 Mac 1924, Perang Dunia Pertama. Negara-negara Islam ni diagih-agih di seluruh dunia. Divide and rule. Kan orang putih? Pecah perintah. Syam. Negara Syam yang punya besar tu dipecah di demo. Tuan-tuan tahu Syam yang Nabi pergi berdagang dengan bapa saudara masa kecil tu. Syam ni 4 negara sekarang ni. Jordan, Lebanon yang sedang bergolak, Jordan, Lebanon, Palestin, Syria, Palestin, Jordan, Lebanon. Itulah Syam dulu besar. Sebab pokok yang Nabi duduk tu berteduh tu di Jordan, Syam. Ya, subhanallah tuan-tuan ya. Jadi habis negara Islam bila dipecah nak bersatu balik payahlah. Dah bergaduh nak balik.
Siapa yang akan satu kembali? Imam Mahdi. Tunggu je. Sebab jangan kita menjadi penentang Imam Mahdi. Sebab hari ni bila kita khabar pun tu ramai pula yang ngaku Imam Mahdi. Yang heran ni orang perempuan pun ngaku Imam Mahdi. Saya pun Imam Mahdi je Ustaz. Apa Yung Imam Mahdi jantan. Imam Mahdi dia pun tak tahu dia Imam Mahdi. Sehingga Allah ubah dia pada satu malam, datang tanda-tanda ulama angkat dia. Dia lari, dia kata bukan saya. Ui, bukan, saya bukan. Ya. Jadi Imam Mahdi bila keluar Imam Mahdi itu nak dekat benar dah. Keluarlah Dajjal wal-'iyazbillah. Maknanya kita habis dah tanda keempat. Kita masuk tanda. Kita ni zaman pasal 4. Pasal ni pasal kejatuhan, pasal tadi mak mentua saya tunjuk gambar. Tengoklah mak siap-siap rumah tadi, siap-siap dah apa nama bilik, jumpa gambar lama. Gambar dari muda-muda, mak mentua, umur dia 85 dah pun. Apa agak gambar tu? Boleh kepala mana ada rambut, mana ada tudung. Ya. Tuan-tuan ingat, saya pun ingat betul. Saya dengan apa nama Ustaz saya ni, kami tingkatan 181. Kami perasan 81. 85. Nak pakai tudung? Jarang. Belum lagi ustazah pun pakai scarf. Ini yang apa ustazah? Ya. Main bola seluar pendek ni betul pun. Kalau darjah 1 lagi teruk. Saya darjah 1 75. Pakai seluar pendek, sekolah rendah. Spender pun tak pakai. Tak reti pun spender tu apa. Pakai seluar nak buang air terkapit. Allah menyerit, Tuhan yang tahu. Ingat lagi cerita tu. Ingat kisah tu, kisah benar. Depan budak betina, nampak sungai, dah habis sekolah, terjun, telanjang, apa? Masa itu. Tak tahu. 90-an baru dah ada balik. Betul. Hari ni nak. Hari ni yang kecoh sekejap tu di media. Pasal budak-budak Melayu bawa benda tak elok ditapah di kampung orang asli. Demo bawa joget lambak, minum-minum. Ini tahun bila punya hand nak hidup balik ni? Bawa ngajar orang Melayu, ngajar orang asli tak elok. Mengamuklah kita. Bawa apa nama budaya tak elok, joget lambak ni 70-an. Rasa kenduri je malam, hari ini ku datang. Joget lambak je wajahnya. Dengan ustaz-ustaz berlebuh. Dulu, sekarang ni dah habis dah. Tutup buku dah, kita dah kembali. Ya? Jadi alhamdulillah tahun 2000 dah sampailah 2024 ini. Tapi tengok, ya, musuh dia pandai. Dia ubah pula cara lain. Dia tak masuk kod ini. Ni orang Islam tak boleh masuk. Dia masuk kod lain, kod agama. Dia pecah belahkan kita pula malam masalah akidah. Wahabi tak Wahabi, Syiah. Pula kelahi pula kita. Kan? Minta maaf hari ni ustaz-ustaz dah ramai, dah cerita kelahi pasal agama. Berselisih juga. Jadi kena hati-hati. Fitnah, zaman fitnah dah chapter ni. Zaman yang orang kata dah meninggalkan penerangan Tuhan tu, alhamdulillah kita dah pakai sempurna di segi pakaian, tapi di segi ideologi pula pegangan. Jadi musuh ni dia tak pernah berhenti untuk mengucap orang kata divide and rule ni, pecah belah ke Islam ni sampai kiamat. Ada pahaman-pahaman yang lahir kemudian, jaga ya, ajaran-ajaran meragukan Milah Ibrahim dan lain-lain ini semua nak merosakkan itu. Hati-hati. Itu sebab kita di Perak ini dengan Jabatan Mufti, saya mengawal, dibantu oleh Jabatan Mufti Pulau Kanu, dibantu oleh kami. Kita nak kawal akidah orang Islam di negeri Perak. Kita tak bagi menyalurkan akidah yang lain daripada itu, melainkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita sebut setiap kali khutbah. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita tak nak fiqh, tak apa, cuma fiqh ni ringan sikit. Cuma kita tetapkan Syafi'i untuk menyelamatkan tu, supaya kita tak bergaduh. Tapi fiqh taklah sampai kepada akidah, tak boleh. Asy'ariyah, Maturidiyah. Mana-mana tuan guru ke ustaz yang mengajar ataupun mengajar pahaman-pahaman yang bukan Asy'ariyah, Maturidiyah,
kita tarik balik tauliah. Mana pengurusi kena berperanan lah. Pengurusi masjid kan. Kita tarik balik tauliah kita tak nak menyepah mencah belah kan. Dengan cara yang tak ada ini pun dalam masyarakat kacau bilau, apa lagi tambah benda-benda yang pelik-pelik. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan bicara kita pada malam ini, ya, kalau nak cerita pasal Rasulullah, sudah tentulah kitalah hamba dia, kitalah umat dia, hamba Allah, umat Nabi Muhammad. Sayangilah Rasulullah dengan betul-betul kita telusuri apa yang dibawa oleh baginda. Ya, perintah-perintah baginda, ajaran-ajaran baginda, sunnah-sunnah baginda, jangan kita tinggalkan. Sayangi saudara seagama kita. Jangan ada perasaan benci-membenci sama kita. Semua adalah hadis. Tolong-menolong sama kita. Ya, bantu-bantu sama Islam. Doakan kesejahteraan saudara seagama kita yang berada di Gaza, yang tak pernah berhenti tentang Gaza. Kalau saya baca cerita Gaza, ada waktu kita bagi kita bagi kepada majlis MAPIM, ya, duit tuan-tuan lah. Kita sampaikan duit untuk bantuan Gaza ni. Kita ada 1 juta lebih yang dikumpul di seluruh Perak. Di tabung tu kita letak di masjid negeri, dalam akaun dia tabung bencana, ya. Bencana kita bagi dah. Last kali kita bagi kata lah, kita bagi pada MAPIM. Cikgu Azmi ambil. Tapi sangat pilu dengan cerita Cikgu Azmi. Dia dah beberapa kali masuk keluar, dia cerita, ya Allah, dahsyatnya dia kata, orang-orang Gaza semangat dia kuat. Tentera-tentera dia tuan-tuan. Kita nak bagi makanan, nak bagi katakan, bagi orang awam. Kami ni cukuplah mineral water dengan 3 biji tamar. Seorang daripada kami ni bagi setiap orang 1 liter air dengan 3 biji tamar. Cukuplah kami boleh perang. Tuan-tuan, 1 biji air, 1 liter air dengan 3 mineral, 3 biji tamar nak pergi perang. Ya betul. Kita puasa 1 hari benda orang bini. Berbuka ke main lagi nasi minyak, nasi apa disebatnya. Ini sebiji 3 tahun. Tapi itulah kata orang sana luar biasa lah. Sebab Allah pilih mereka untuk duduk di hadapan, barisan depan, memang perjuangkan agama ini. Kerana mereka begitu tinggi jihad mereka. Jadi mudah-mudahan, tak mampu kita nak ke sana, memang kita tak mampu, teruskan doa kita untuk mereka, untuk sahabat kita di sana. Mudah-mudahan mereka mereka kuat untuk menentang Zionis laknatullah. Mudah-mudahan kita dapat kemenangan yang besar. Dan kita tahu mereka akan berjaya. Dan kita tahu pemimpin kita Imam Mahdi Al-Muntazar ini akan berjaya menguasai kembali, ya, Baitul Maqdis. Tuan-tuan hadirin hadirat, jadi saya rasa itu sekadar yang dapat saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan pada malam ini. Kelemahan-kelemahan yang ada, saya minta maaf banyak-banyak. Cara saya berceramah orang bila kan menjerit-jerit, tapi tak ada apa pun. Ya, supaya kita sentiasa diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf banyak-banyak. Sekali lagi, terima kasih di atas tumpuan yang diberikan. Mudah-mudahan anak karya Masjid Al-Ahmadiyah pada jalan Padang Tembak ni, taman jalan Padang Tembak ini akan terus berkembang, jadi orang yang taat dan patuh pada perintah Allah. Ya, masyarakat yang kuat dan surau yang sentiasa diimarahkan setiap waktu, insya-Allah, dengan penuh kasih sayang di antara sesama kita. Mari sama-sama kita menutup pertemuan kita dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إنه هو الغفور الرحيم وبالهداية والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضوان.